Assalamualaikum guys. Hari ini saya akan menceritakan tentang review game UCL First League Quarter Final. Pada yang belum subscribe, silalah subscribe dan like, dan bolehlah komen untuk saya menambah baik apa yang perlu ditambah. Dan kepada yang belum tengok, boleh tengoklah video saya. Pada tajuk yang diberi, iaitu review game UCL First League Quarter Final. Ada 4 match yang mendebarkan, dan keempat-empat ni kita tak boleh nak menjangka siapa yang menang ataupun siapa yang kalah. Untuk first match iaitu Manchester City versus Borussia Dortmund. Pertemuan ini bagi saya memang susah untuk kita nak jangka pada awalnya siapa yang boleh menang. Tetapi kita boleh tengok dengan stat yang ada sekarang ni, Manchester City tak banyak player yang injured, dan dari segi side by side, team dia memang solid. Defend, midfield, striker, tak payah cakap pasal goalkeeper lah. Memang goalkeeper memang kita tahu memang dia memang solid. Dan dari segi statistik game, untuk part attacking, untuk part MC, diorang buat 11 percubaan gol, dan yang berjaya lepas gol hanya 2 sahaja, yang dijaringkan oleh Kevin De Bruyne dan Phil Foden. Dan game tu sekaligus menutup peluang untuk Dortmund menang ataupun untuk Dortmund seri. Kita boleh tengok yang 11 percubaan ni bagi saya besar, dan kita boleh nampak yang Dortmund begitu struggle untuk defend team dia daripada dibolos. Dan untuk part attacking Dortmund pula, total percubaan yang dihasilkan ada 4. 3 untuk on target dan 1 untuk off target. Bagi saya jumlah yang sikit dan tak berbaloi, sebab Dortmund susah untuk mendapatkan jaringan disebabkan solidnya di bahagian defend, iaitu John Stones dan Ruben Dias. Walaupun Ruben Dias dan John Stones ni kekuatan header tak ada banyak, tapi diorang lebih melakukan intercept awal untuk mengengkang pihak striker lawan untuk ke gol. Dan untuk Dortmund ni bagi saya macam pelik sikit, sebab ketiadaan Thorgan Hazard dan Jadon Sancho dalam part attacking diorang. Sancho tu saya boleh consider dia tak ada sebab dia injured. Dan untuk Thorgan Hazard ni, saya tak tahu kenapa dia tak ada dalam first ini, sebab dua player ini adalah antara player yang banyak assist untuk Haaland untuk gol. Dan kita tengok dalam game tu, ada Haaland sebagai role number 9, left dia ada Marquinhos dan right dia ada Naf. Itu sahaja. Dan manakala Thorgan Hazard diletakkan sebagai sub. Untuk percubaan on target 5 kali on target, dan untuk off target ada 4 kali sahaja. Ini dapat kita simpulkan yang bahagian midfield dan attacking MC memang solid dan berkesan untuk game ni. Walaupun MC tidak menggunakan role number 9 as a center forward, namun rotation yang Pep Guardiola buat memang ternyata berkesan untuk game ni. Dari segi stat corner, kita boleh tengok yang MC ada 4 kali corner. Macam saya cakap tadi, untuk kekuatan header, MC kurang sikit di bahagian defend. Tetapi untuk Dortmund ada seorang player yang bagi saya agak pro dalam bahagian header, iaitu Mats Hummels. Bagi saya Hummels antara player defend yang terbaik bagi konsep header, sama ada header untuk gol ataupun header untuk clearing ataupun passing header. Untuk part position pula, MC mempunyai kawalan bola hantaran bola yang tepat dan yang baik, dengan peratusan overall position yang diorang pegang adalah 58%. Jumlah yang banyak. Memang kita tahu MC corak dia main passing. Diorang tak ada menggunakan kekuatan speeding ataupun kekuatan fizikal, tapi diorang menggunakan banyak kekuatan akal. Untuk part passing accuracy, ternyata MC memang terbaik untuk kesemua pemain MC ini, kerana formation yang digunakan oleh Guardiola lebih kepada low passes bukannya long passes. Dan untuk jumlah passing complete MC, kita boleh lihat memang jauh berbeza meninggalkan Dortmund dengan 652 passes complete berbanding Dortmund 394 passes complete sahaja. Jarak yang terlalu beza, sebab kita tengok Dortmund menggunakan formation yang sama, 4-3-3 tak salah saya,
Dan formation Dortmund ni lebih kepada speeding, iaitu dia menggunakan kekuatan kelajuan daripada Reus dan Nauf serta Haaland di bahagian role number 9. Tetapi untuk distance cover, MC agak tinggalan sikit berbanding dengan Dortmund, kerana Dortmund banyak melakukan attacking, speeding formation untuk attacking side. Front 3 diorang tu memang ada kelebihan yang MC tiada, iaitu speeding. Untuk part defending, bagi ball recover, MC melakukan 48 kali berbanding Dortmund hanya melakukan 38 kali sahaja. Nampak di sini di bahagian defender, MC lebih banyak buat recover berbanding Dortmund. Bagi part tackle, Dortmund melakukan terjahan lebih daripada 10 kali berbanding dengan MC melakukan 5 kali sahaja. Dan disebabkan itu juga 2 yellow card dilayangkan kepada Dortmund. Secara keseluruhannya lah, untuk overall game MC dengan Dortmund ni, saya tengok MC banyak kelebihan dan menyebabkan prestasi pemain tu semakin lama semakin perform, bukan semakin jatuh. Dan saya tak terkejut jika MC akan pergi ke peringkat seterusnya, iaitu semifinal. Sebab based on performance team, prestasi pemain, MC ada banyak kelebihan berbanding dengan Dortmund. Namun kita kena ingat, bola itu adalah bulat. Tak semestinya pasukan yang ada kelebihan banyak boleh menang. Atas kertas MC memang boleh go, tapi dalam padang kita tak tahu apa yang akan jadi nanti. So kita boleh nantikan sekali nanti. Okey, kita teruskan kepada review game yang kedua, iaitu game Real Madrid versus Liverpool. Kedua-dua tim ni, jika kita tengok di liga masing-masing, memang dua-dua tim memang agak struggle, terutamanya Liverpool lah. Dan kita terus kepada state game yang berakhir dengan kemenangan berpihak pada Real Madrid. Real Madrid dapat 3 yang dijaringkan oleh Vinicius Junior pada minit ke-27 dan 65 dan Marco Asensio pada minit ke-36. Manakala pada Liverpool, 1 gol yang dijaringkan oleh Mo Salah pada minit ke-51. Okey, untuk part attacking Real Madrid ini, bagi saya taklah terlalu teruk dan tak terlalu baik. Sebab Real Madrid melakukan 7 kali on target dan 3 kali off target. Untuk Liverpool hanya 1 kali on target dan 3 kali off target saja. Nampak di sini Real Madrid dalam 90 minit melakukan offensive formation, bukan defensive formation, yang lebih berbanding dengan defensif. Tetapi malang buat Liverpool yang gagal mengekalkan konsisten cemerlang yang bagi saingan UCL. Saya tak tahu di mana silapnya. Mungkin klub tak sedar lagi kat mana salah dia, kat mana. Sebab formation klub yang klub pakai sekarang ni, semua tim dah tahu formation Liverpool sekarang ni. So nak tak nak dia kena melakukan pengorbanan sikit, nukarkan formation dia. Dan dari segi performance overall game nampak agak berbeza, kerana possession yang Real Madrid pegang hanya 47% sahaja, berbanding dengan Liverpool hanya 53 sahaja. Di sini saya boleh katakan yang Real Madrid menggunakan kekuatan sprint dan attacking berbanding kotak akal. Kita tengok front 3 Real Madrid, iaitu Vinicius Junior di left, center forward Karim Benzema dan right dia Marco Asensio. Ketiga-tiga ni kebanyakannya menggunakan speeding berbanding dengan fizikal. Okey, manakala untuk Liverpool pula, kita tahu yang style Jurgen Klopp ni memang melakukan passing terlalu banyak. Sebab kita tengok passes complete ni banyak berpihak kepada Liverpool, iaitu 539 berbanding Real Madrid hanya 447 sahaja. Secara keseluruhannya saya boleh simpulkan untuk game Real Madrid ini banyak menggunakan long passes, kerana banyak menggunakan kekuatan sprint yang dimiliki oleh front 3 di depan. Berbanding dengan Liverpool, mereka banyak menggunakan short passes berbanding dengan long passes, dengan ketepatan yang passes yang lebih daripada Real Madrid. Ini kerana Liverpool banyak menggunakan kekuatan akal berbanding sprint. Dan bagi saya, untuk dari segi performance game overall nampak agak berbeza, kerana position Real Madrid pegang hanya 47% sahaja. Okey, untuk part defending. Untuk part defending ni, bagi saya part ball recover Real Madrid banyak membuat ball recover dengan 51 kali berat berbanding Liverpool hanya membuat 43 kali sahaja. Dan untuk part clearance complete, Real Madrid lebih banyak membuat clearance dengan 19 kali berbanding Liverpool hanya 10 kali sahaja. Nampak Liverpool memang attacking, tapi attacking diorang Real Madrid boleh baca. Dan sebab tu defense yang ada pada Real Madrid, iaitu tak salah saya jadi Militao ataupun hancur, tak salah saya, memang hebat.
dan solid untuk game tu. Diorang tak adalah solid sepenuhnya, tapi untuk game tu kita nampak benda tu berkesan untuk diorang. Dan secara keseluruhannya untuk part defending, kedua-dua tim ni bagi saya taklah terlalu rapuh dan tak terlalu solid. Tetapi untuk flow Real Madrid ni bagi saya agak konsisten. Walaupun tiada Sergio Ramos di situ, akan tetapi untuk Liverpool saya masih tak nampak pengganti untuk Van Dijk untuk dipairkan dengan Ozan Kabak. Ozan Kabak dia baru lagi dan masih memerlukan masa dan minit gameplay yang banyak untuk diadapt dalam suasana Liverpool. So Liverpool bagi saya keseluruhannya, Liverpool boleh bangkit untuk game second ni dengan cara Klopp mengubah formation dan taktikal yang dia ada sekarang ni. Jangan guna taktikal dulu dah. Sebab bagi saya Liverpool pasukan yang hebat. Kalau dia terlepas untuk pergi ke saingan UCL pada musim hadapan, saya tak tahu apa yang akan jadi pada Liverpool. Sebab untuk saingan Liga, mereka agak terlalu jauh. Boleh kejar, tapi mustahil. Itu sahaja. Okey, kita ke game seterusnya, iaitu game review game Porto versus Chelsea. Overallnya ramai yang akan jangka Porto akan menang. Sebab kita tahu yang Porto menewaskan Juventus pada saingan sebelum ni. Tapi kita tak ada nak lupa dengan prestasi Chelsea yang ada sekarang ni, dengan coach yang baru, performance team yang semakin naik. Kedatangan Thomas Tuchel di dalam tim Chelsea ini bagi saya mendapatkan suatu anugerah yang besar. Bukan saya nak kata Lampard tak bagus, tapi Thomas Tuchel ni formation dia kita susah nak jangka. Kadang-kadang dia guna 4-3-3, kadang-kadang dia guna 4-3-2-1. So kita tak tahu benda tu mana satu. Kadang dia guna konsep double pivot, kadang dia guna konsep diamond. So dengan stat yang ada sekarang ni, Chelsea menang game ni dengan dua jaringan yang dijaringkan oleh Mason Mount dan Ben Chilwell pada minit ke-85. Chelsea mendapat bekalan yang selesa untuk ke second leg nanti, sebab Porto tak ada gol yang dapat pada first leg. So untuk part Porto, attacking Porto, untuk on target mereka membuat 5 kali on target dan 3 kali off target sahaja. Manakala Chelsea hanya buat 3 on target dan 3 off target. Nampak di situ 3 on target dia, 1 saja yang tak lepas, 2 lagi ini adalah berjaya. So nampak secara kasarnya Porto sepatutnya mendapat 1 gol, tapi sayang dan luck dan cekapnya keeper Chelsea iaitu Mendy dan bahagian defending yang solid dan sedap. Dari segi formation di atas padang, saya tengok yang formation yang dibawa oleh Thomas Tuchel iaitu formation diamond yang meletakkan 3 defend dan 2 orang DMF ataupun 1 CMF dan 1 DMF dan 2 orang di bahagian RMF dan LMF, serta 2 attacking midfielder dan seorang center forward. Ternyata formation ni bagi saya sangat berkesan dan menjadi. Formation untuk Tuchel ni susah untuk kita nak jangka. Macam saya cakap awal tadi, Tuchel seorang yang bijak dari segi formation, strategi, tactical, gameplay dia kita susah nak baca. So dari segi position, secara overallnya Chelsea pegang game ni dengan baik dan berkesan dengan 56% jika kita nak berbandingkan dengan Porto hanya 44% sahaja. Untuk passing accuracy, passing complete, kita boleh tengok yang formation yang digunakan oleh Thomas Tuchel ni lebih mengutamakan low passes berbanding long passes. Dan untuk defending Chelsea lebih banyak membuat defend akibat attack yang dilakukan oleh Porto. Luck untuk kat Chelsea kerana ketiadaan Sergio Oliveira pada game ni memang memberikan peluang untuk Chelsea kontrol di bahagian tengah. Sekiranya Sergio Oliveira ni ada dalam Porto, bahagian midfield dia boleh conquer dan dia boleh kawal game tu. Dan tetapi Porto selalu membuat counter dan attacking yang menjadi kerana mereka menggunakan format speeding dan format physical player diorang. Sebab tu kita boleh tengok yang Porto banyak menggunakan long passes berbanding short passes. Secara overallnya Chelsea banyak kelebihan yang menyebabkan mereka layak untuk ke peringkat semifinal nanti. Prestasi pemain, performance team dan juga strategi Tuchel memang sukar untuk kita expect. Sama ada menjadi ataupun tidak, tetapi kita jangan lupa akan sebuah pasukan daripada Portugal yang bagi saya pasukan underdog iaitu Porto. Segala kemungkinan boleh jadi. Saya tak terkejut jika Porto boleh bangkit balik untuk second league ni. Benda tu tak mustahil sebab bola itu, kita ingat bola itu adalah bulat. Okay. Untuk game seterusnya adalah
Bayern Munich versus Paris Saint-Germain, PSG. Seperti yang saya cakap pada video sebelum ni, memang game ni akan jadi game yang sengit dan kemenangan akhirnya berpihak pada PSG, iaitu 3-2. Agak terkejut untuk saya ceritakan bila stat on target Bayern 12 kali, manakala on target PSG hanya 4 kali sahaja. Dan dari 12 kali on target Bayern, hanya 2 sahaja yang berjaya memasuki gawang gol PSG. Dan untuk PSG pula, bagi saya 4 on target attacking dan hanya 1 sahaja yang tidak berjaya melepasi gawang gol. Di sini kita dapat rumuskan yang luck dan improve-nya defending PSG untuk menggagalkan serangan attacking Bayern yang diketuai oleh Martinez dan Kimpembe. Congrats lah untuk diorang. Dari segi position game, memang ternyata Bayern Munich memegang game dengan peratusan sebanyak 61% dari PSG yang hanya memegang 39 sahaja. Nampak terlalu beza sangat position diorang tu. Bayern pegang 61, PSG memegang 39 kan? Dan dekat sini kita boleh tengok yang Bayern, macam saya cakap awal ni, Bayern menggunakan short passes berbanding long passes. Sebab kita tengok diorang banyak menggunakan kekuatan akal berbanding kekuatan speeding dan kekuatan fizikal. Speeding diorang ada, fizikal pun ada, tapi banyak diorang menggunakan kekuatan akal. Dan manakala untuk PSG ni, saya tengok diorang banyak menggunakan long passes berbanding short passes. Kita tengok formation yang dibawa oleh Pochettino, dia menggunakan kedua-dua sayapnya untuk menjaringkan gol berbanding dengan center forwardnya. 3 player Bayern yang mempunyai average passes complete, iaitu Niklas Süle, Lucas Hernandez dan Kimmich, menjadi faktor utama untuk Bayern mendapat 504 passes complete, sama ada low passes, medium passes ataupun long passes. Nampak jumlah yang terlalu banyak dan memang betul. Kita boleh tengok gameplay Bayern memang mengutamakan low passes berbanding long passes. Kita boleh tengok benda tu. Sebab tu passes complete diorang terlalu banyak, beza dengan PSG. In term of defending part, secara keseluruhannya PSG banyak membuat balls recover kerana counter attack dan serangan yang dilakukan oleh Bayern dari pelbagai side. Sama ada serangan yang dilakukan oleh Bayern dari kiri, kanan ataupun middle. Sekiranya Lewandowski dan Gnabry mampu sembuh dari injury awal, saya rasa Bayern akan melakukan comeback dan Bayern boleh untuk melayakkan diri pada semifinal nanti. Dan untuk first leg ni, bagi saya agak kecewa kerana sayang Lewandowski injured dan Bayern menggunakan Choupo-Moting. Impak Choupo-Moting di dalam tim tidak terlalu banyak sebab Choupo-Moting dia lebih role kepada center attacking midfielder dan center forward. Peranan center forward yang Choupo-Moting boleh guna bagi saya adalah second half saja. Untuk first half ataupun untuk overall game, untuk meletakkan dia di dalam satu game, nampak sedikit kurang di situ. Okey, untuk second leg Bayern, perlawanan Bayern versus PSG ni, saya rasa Bayern akan melakukan comeback untuk menangi game ni. Tapi pilihan tetap saya nak PSG menang game ni. Sebab bukan game ni lah, saya nak PSG menang UCL ni. Sebab dari zaman Ibra, Cavani sampailah sekarang, PSG belum mampu menjulang trofi Champions League ni. Mungkin tahun ni menjadi milik PSG, saya tak tahu. Sebab sekarang ni bagi saya diorang dah complete. Bukanlah complete secara overall, tapi attacking diorang dah complete, midfield diorang dah complete, defend dah complete. Cuma agak rapuh sedikit itu saja di bahagian defend. Untuk part attacking dan midfield bagi saya dah complete. Kedatangan Mbappe, Neymar, sepatutnya diorang boleh memegang trofi Champions League. Mungkin tahun ni menjadi milik PSG. So kita nantikan je. Dan nantikan juga video seterusnya daripada saya. So jangan lupa tekan like, subscribe dan komen serta share. Okey, kita jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum.